Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bercakap berkenaan COVID-19 dan topik pada pagi ini adalah berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan dan duduk di rumah. Saya nak anda semua faham mengapa kerajaan mengarahkan kita untuk duduk di rumah. Ini adalah kerana wabak COVID-19 ini sudah menjadi pada tahap pandemik. Dan bila kita mengatakan pada tahap pandemik, sesiapa sahaja boleh dijangkiti. Kenapa perlu duduk di rumah? Bila anda duduk di rumah, anda akan memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Because COVID-19 ni bila dia dah ada dalam badan seseorang, dia tidak akan tinggal lama. Paling lama pun dia tinggal mungkin 14 hari. Lepas tu bila dia tak jumpa perumah dia akan mati macam tu saja. That's why kita mengarahkan, menasihatkan supaya orang ramai duduk di rumah pada masa ini. Cuba jadikan waktu duduk di rumah ini untuk anda membersihkan rumah, sanitizekan rumah, bersihkan apa yang patut, lap-lap apa yang patut, mana yang sebelum ni yang anda rasa mungkin tak pernah dicuci, cuci dan buat. Okey, sebab kita tak tahu apa yang akan jadi seterusnya jika anda terus keluar daripada rumah. Okay, saya nak anda semua faham berkenaan macam mana COVID-19 ini merebak. Okay, let's say kita katakan orang A. Orang A ni memang telah dijangkiti dengan COVID-19. Mungkin dia ada history pergi ke negara-negara yang telah dijangkiti, dan bila dia balik, okay, dia nak jumpa dengan orang yang C. Orang C ni dia punya kawan lah. Dia nak jumpa dengan orang C. Okay, yang orang A ni, dia ni boleh dikatakan sebagai pembawa. Nak katakan dia ada sakit tekak pun macam tak ada sakit tekak, sebab dia ni pembawa. Mungkin separuh orang bila antibody dia kuat, bila dia kena COVID-19 ni dia macam tak ada apa-apa. Dia macam orang normal biasa. So bila dia jumpa dengan orang C ni, orang C ni orang yang sihat lah, kawan dia. Memang dah berjanji nak jumpa sebab orang balik daripada luar negara kan, mesti kita nak jumpa. Okey, sepanjang perjalanan masa dia nak jumpa dengan orang C ni, contohlah kita kata dia nak jumpa dengan orang C ni dekat sebuah restoran. So masa di jalan tu dia naik public transport, mungkin dia naik Grab ataupun taxi, whatever lah dia dah naik. So masa tu mungkin hidung dia gatal, ada sikit flu ke, so dia dah pegang hidung dia, genya hidung. Lepas tu dia pegang pintu taxi. Okey, lepas dia pegang pintu taxi, and then dia pegang pula palang besi restoran tempat dia nak jumpa dengan kawan dia tu. So dia dah jumpa dengan kawan dia, bersembang, bercakap. Biasalah kalau orang Melayu bila dia jumpa, biasanya mereka akan bersalaman. Lepas salam mereka akan peluk ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, macam tu lah. Okey, so lepas jumpa dengan orang sini, orang A ni pun balik. Dalam beberapa hari ni orang A ni rasa dia macam tak sihat badan. So bila tak sihat badan, dia pun pergi membuat ujian saringan. Because kerajaan sekarang ni pun memang dah kata siapa yang balik daripada luar negara sepatutnya kena kuarantin. Tapi dia ni dah keluar. Dia tak kuarantinkan diri dia kat rumah. Dia dah keluar jumpa kawan dia yang orang C ni. Okay, so dia pun pergi buat saringan dan doktor mengatakan yang dia ni positif. Okay, positif. Tapi bila doktor dah sahkan dia ni positif, masa dia keluar daripada teksi, okay, dan dia pergi ke restoran, ada orang B ni, orang B yang kita tak cerita tadi pasal orang B ni, dia dah pegang pintu teksi ataupun yang apa yang orang A ni telah naik, ataupun ada pula orang B ni yang dah pegang palang besi pintu restoran. So itu yang membuatkan orang B yang tak bersalah, yang tak tahu apa-apa ni, okay, dia ni pula jenis yang seni sikit-sikit gini mata, sikit-sikit cakap, pegang tepi mulut. Okay, so dia automatik akan free je mendapat virus COVID-19 ni. Okay, so sekarang ni orang yang C ni, bila dia dah tahu yang kawan dia ni dah kena kuarantin, jangan risau. Duduk dulu di rumah. Duduk dulu di rumah kerana orang kerajaan, pusat PKD, kita panggil Pusat Kesihatan Daerah, bila dia tahu yang pesakit ini positif, dia akan buat contact tracing. Maknanya dia akan tanya pesakit A ni, you ada pergi mana? Lepas you pergi mana, you ada pergi mana? Lepas tu kau you makan dekat mana? Siapa yang you jumpa? So bila dia buat contact tracing, dia akan jumpa dengan orang A ni, dah buat contact tracing. Bila orang A ni bagi tahu dia ada jumpa dengan orang C,
So orang C ini PKD akan telefon dan memberitahu so and so sekarang ni telah ni anda dinasihatkan untuk membuat saringan ataupun duduk di rumah. So jangan takut. Kalau anda tak keluar rumah pun orang PKD akan datang membuat saringan kepada anda. Sebab anda diarahkan untuk duduk di rumah. Berkenaan dengan orang B yang tak tahu apa-apa, sebab bagi dia tak ada kontak dengan siapa-siapa, dia tak ada keluar negara. Ini yang jadi persoalan. Sebab dia ni dah berjalan merata-rata. Dan automatik bila dia jalan merata, sebab dia sekarang ni telah dijangkiti dalam masa 3-4 hari macam tu, kuman tu dah ada dalam badan dia dah. Dah mula develop dalam badan dia. Okey? So, yang kita paling takut orang D yang diarahkan. D, sekarang kita cerita orang D ni yang memang tak ada pergi mana-mana langsung. Orang-orang yang normal macam mak ayah kita ataupun adik-beradik kita ke pelajar yang diarahkan untuk duduk di rumah. Duduk saja di rumah. Jangan keluar. Sebab kita tak nak orang D ini secara tidak sengaja terserempak dengan orang B yang memang sudah orang kata tak tahu tak pasal-pasal kena jangkit ni. Okey? Dan automatik dia akan menjangkiti orang D. Jadi kita nasihatkan anda duduk di rumah supaya kita tak nak benda ni akan terus merebak. Okey, perkongsian saya ini adalah saya nak anda faham kenapa kerajaan suruh kita duduk di rumah. Bila benda ini merebak dan terus merebak, dia tidak akan habis. Dan anda akan mendatangkan panik pada diri masing-masing. Sebab anda tak tahu sama ada anda ni dijangkiti ke. Mulalah bila anda dapat batuk sesema sikit pun anda dah rasa aku ni dah kena coronavirus ke? Ini yang kita tak nak. Okey, bila dah sampai panik, padahal sebelum ni anda kena batuk, demam, sesema, boleh je anda duduk dekat rumah, boleh je anda minum air masak, boleh je anda minum honey, whatever. Tapi bila dah ada musim macam ni, mula dalam fikiran anda tak tahu. Mula datang hospital cakap, saya tak tahu saya ni dah dijangkiti COVID-19 ke tak. Okey, lagi satu permasalahan orang Malaysia ni, orang yang bagi advice, cadangan untuk anda minum air masak, benda tu adalah baik. Cadangan yang tak memudaratkan perlu diikut. Lantaklah sama ada ia berkesan ke tak berkesan. Tapi dalam masa sekarang ni tak ada kata orang ni salah ke orang ni betul apa cadangan yang dia bagi. Sebab COVID-19 ni memang tak ada ubat. Saya nak anda semua faham yang COVID-19 ni memang tak ada ubat. Anda pergi hospital sekalipun, okey, jangan anda kata doktor injek saya ni dah kena COVID-19, saya nak ubat. Tak ada. COVID-19 ni memang tak ada ubat. Doktor treat you all symptomatically. Maknanya apa yang you dapat, doktor akan treat you. So sekarang ni dekat hospital, try and error lah. Doktor akan guna antivirus, whatever medication doktor akan gunakan untuk cuba menyelamatkan sesiapa yang dah terkena jangkitan. So jika antibody you dapat fight the COVID-19, the virus inside your body tu, you akan recover. So whatever cadangan, take vitamin C untuk pertahanan badan, ambil sahaja. Okey, lainlah kalau orang tu kata minum air yang memang boleh memudaratkan, minum air cuka ke, minum air Clorox ke, minum alkohol ke, orang cakap macam tu, itu yang boleh pertikaikan dan boleh mengejek atau memperli dalam media sosial. Ini orang nasihatkan minum air panas, minum apa yang panas, tak payahlah anda nak mempertikaikan. Sebelum ni pun kalau mak ayah kita asyik menasihatkan kita untuk minum air panas atau air suam. Okey? Sebab ianya adalah baik untuk badan. So dalam masa sekarang ni kita kenalah sama-sama menjaga diri masing-masing. Okey, dan yang paling penting siapa yang ada mak, ayah, jagalah mak dan ayah ataupun anak-anak, suami, sebab kita tak tahu bila kita akan dijangkiti. Bila kerajaan menasihatkan untuk duduk di rumah, duduk di rumah. Biar kami ni yang bekerja di hospital untuk terus bekerja, kerana kami ni cuba nak mengelakkan atau membiarkan keadaan ini dari terus meruncing, dari terus jadi tak terkawal. Sebab kalau anda tak duduk di rumah, anda terus keluar, kita tak tahu bila anda akan dijangkiti. Kerana benda ini saya nak anda semua faham, masih tak ada ubat. Okey, tak ada dalam you dah kena ni 2-3 hari you akan baik. No. Bila you dah kena, okey, dalam masa 14 hari.